Dan apa yang bestnya sekarang ni di set Borak Kopitiam, kita bawakan seorang hero yang tidak didendang bersama dengan kita untuk kongsikan pengalaman beliau bersama dengan kami di sini. Sama-sama kita tepuk tangan dan jemput Azwan Omar. Abang Viva lah kita panggil. Okay. Berserta dengan ibunya. Kita ada Puan Nur Baba bersama dengan kita. Terima kasih Puan dan terima kasih Azwan bersama dengan kita hari ini. Selalu kalau tengok Azwan seorang aja. Hari ini mak pun datang sekali tau. Jadi terima kasih banyak-banyak lah kan. Jadi Puan, okey, kita tengok macam mana sekarang ni kebaikan yang kita tak plan, kita buat je tapi tiba-tiba banyak benda kebaikan yang datang kepada awak. Jadi bagaimana agaknya sekarang ni? Saya rasa terkejut, memang terkejut. Tapi macam mana menghadapi situasi yang popular dengan secara tiba-tiba? Macam mana situasi dia macam macam saya pun sendiri macam terkejut kan sebab benda tu kalau tak silap saya tu dia viral jadi masa malam kalau tak silap. Terus bila saya perasan pun bila dah sampai ke tengah hari masa saya tengah buat kerja. Orang asyik call kan. So situ memang sampai hari ni macam nak biasakan diri lagi. Bila awak pergi mana-mana saya tengok orang dah nak ambil gambar. Kan? Jadi awak jadi susah kalau awak rasa macam tak nak ambil nanti orang kata sombong pula. Kan? Sebab ni ikon tolong-menolong, ikon kebaikan. Jadi macam Puan sendiri, ialah bila tengok anak ni dah semakin dikenali, jiran kat kampung ni pun mesti dah lain dah ni. Kan? Jadi macam mana makcik sendiri tengok, kita tahu anak kita ni seorang yang baik, tapi dalam keadaan sekarang ni, banyak sangat dah menjadi highlight. Apa agaknya kerisauan makcik ni? Kita takut juga kan benda-benda macam ni. Yang pertama, makcik risau kan takut dia berubah fikiran. Kan? Pas yang kedua tu takut penerimaan masyarakat. Mungkin menganggap dia macam-macam lah kan. Itulah yang makcik risau. Okey, kalau makcik risau takut Wan berubah kan? Secara langsungnya kita tanya Wan. Wan akan berubah tak nanti? Rasanya insya-Allah untuk masa sekarang ni memang tak berubah lagi, tapi tak tahulah kita masa depan tu kan. Sebab yelah dugaan tu macam-macam bila dah jadi macam ni. Betul. Tapi kita nak tahu juga kan macam ni baru-baru ni Wan baru viral. Tapi adakah Wan memang dah sentiasa tolong orang? Keluar misi untuk membantu orang sebelum misi banjir ni semua? Kalau untuk yang sebelum banjir ni rasanya ada juga, ada 3 atau 4 kali saya turun bantu orang tapi jenis macam bukan kira rescue ke apa, kita tolong daripada segi luar je lah macam tu. Hantar bantuan daripada semua barang tu. Kira ada 3-4 kali lah sebelum ni. Okey, jadi sekarang ni bila dah jadi banyak diberikan sebagai ikon kan, bagaimana dengan kerja Kiki ni? Sebab kerja Kiki hari tu minta cuti sekejap. Tapi bila dah macam ni awak dah mesti ada plan, okey, mungkin ada benda yang lain boleh dibuat ataupun awak masih lagi meneruskan kerja di tempat yang sama? Kerja tu sekarang ni masih kerja, tapi saya ambil unpaid leave dulu, ambil UL dulu. Minggu ni pun dah minggu kelima lah betulnya. Okey, tapi bos faham? Bos faham, Alhamdulillah. Bos faham, Alhamdulillah kan. Jadi, yelah sebab bila dah dapat, kita tengok ada bagaimana dengan hadiah yang tiba-tiba daripada insan yang tak dikenali ni. Ini bukan semua orang boleh dapat tahu kan. Tiba-tiba orang bagi motor, tiba-tiba orang bagi kereta. Kalau saya tiba-tiba orang nak bagi kereta, saya pun siapa orang nak bagi ni kan. Mungkin kita boleh cerita dengan start dengan motor tu. Tiba-tiba ada hamba Allah yang nak bagi. Awak kenal ke orang yang nak bagi motor tu? Okay. Yang motor tu dia nak bagi memang saya kenal dia. Tapi macam dia pun tak cakap apa pun sebab dia nak bagi motor kan. Masa tu dia invite saya untuk ke KL, jumpa dia, bincang-bincang apa semua. Lepas tu dia terus bawa ke kedai motor yang dia dah belikan motor tu. Dia cakap bawa lah balik motor ni. Kira macam tu je. Macam baiknya orang ni. Terkejut. Macam ibu sendiri ada terkejut tak bila dapat tahu macam tu? Mana kau ambil motor ni nak? Masuk rumah. Mana ada orang apa bagi? Ni? Siapa punya? Memang pada awal tu memang terkejut lah cakap sebab tak ada dengar apa-apa. Tiba-tiba je dia dapat motor. Tu tanya dia, mana kau ambil ni, siapa yang apa ni macam ni cakap siapa pula yang murah hati nak bagi ni. Habis dia kata adalah hamba Allah tu nak bagi dia. Dia sendiri pun tak tahu, dia tiba-tiba dia panggil
suruh ambil motor tu dia. Rasanya Wan masa tu pun dah macam tak boleh nak digest Betul, kan. tak Kena nak duduk kejap fikir, betul ke ni? Macam tu. Lepas tu dapat pula hadiah daripada kereta. Okey, awak pernah tak terfikir, Wan? Aku buat ni, mula-mula benda ni ikhlas aku nak buat, nak bantu orang. Tapi bila dah banyak bantuan, hadiah yang diberikan ni, apa yang awak fikirkan? Sebab saya rasa kalau saya jadi takut. Sebab banyak sangat orang nak ambil lah ni, saya nak bagi, ambil je bawa balik. Saya pun takut juga kan. Memang takut tu memang sentiasa ada. Satu takut sebab yelah dengan rotek insurans dia tiap-tiap tahun tu. Dah makin tinggi tu kan. Betul. Lepas tu takut juga sebab yelah macam kalau macam andai katalah kena banjir lagi sekali, saya pun ada masalah kesihatan ataupun family tu kan. So saya tak dapat turun, orang akan pertikaikan benda tu. So memang takut kat situ lah. Lagipun yelah hati kita ni kita tak tahu kan. Betul. Mungkin akan berubah satu hari nanti ke apa ke. Memang takut memang ada lah. Sentiasa ada. Ya, betul juga tu, saya terfikir juga insurans dengan rotek. Tak terfikir pula isu Setiap tahun je dah takut lah. Itu yang paling menakutkan. Okey, kalau kita sebut tentang misi membantu, setiap orang ada cabaran yang berbeza setiap kali mereka turun padan untuk tolong. Bagi Wan sendiri macam mana pula? Apa antara cabaran yang Wan pernah tempuhi? Okey, memang cabaran tu untuk masa misi banjir ni memang banyaklah cabaran dia. Salah satu dia masa dekat Selangor kan, dekat Seri Muda tu. Dia punya cabaran dia masa saya bawa bot, kita tak nampak kereta yang dalam air. So memang minta maaf sangat dekat owner kereta yang saya langgar tu. Yelah bawah tu memang tak nampak kan. Tak nampak kan? Kira dah redah tu tak tahu ada kereta pun ada sangkut je. Tak apalah, owner tu pun tak tahu adakah apa bot yang langgar dia. Dia pun sekarang tengah pening kepala nak hantar kereta tu macam mana nak baiki kan. Jadi betul juga, saya rasa bila saya rasakan bila ada banjir seterusnya, orang mesti menantikan kedatangan awak. Mana si Azwan tak sampai lagi ni? Kereta dah dapat. Kenapa muka tak nampak kan? Jadi itulah dia kata kita tak nak ada bebanan kepada dia sebab dia pun ada kerja-kerja lain yang harus nak dilakukan. Cuma mungkin Wan, awak ada plan tak? Maksudnya nak ada join mana-mana NGO ke untuk setiap kali ada misi bantuan ni awak tak terlepas pandang. Plan tu ada, tapi kalau untuk join NGO tu belum ada lagi. Cuma saya sekarang ni tengah plan untuk create saya punya NGO sendiri. Macam tu. Dalam plan lagi, dalam perancangan lagi sebab adanya kerja-kerja nak buat NGO tu memang macam susah kan. Betul. Memang banyak kerja dia. So memang dalam plan lagi untuk buat NGO sendiri, tapi untuk join NGO lain tu buat masa sekarang memang tak ada lagi. So untuk memang jaga masa panjang ni memang akan terus bantu lah. Betul lah. Memang saya akan selagi mampu lah saya akan tolong juga orang. Tak kisahlah macam mana pun kan. Betul. InsyaAllah turun juga. Kalau kita tengok bagi macam ibu sendiri kan risau dengan anak akan berubah. Yelah bila dah banyak menolong, lepas tu viral pula, lepas tu dapat pula kereta, motor kan yang tak diduga. Mungkin bagi mereka yang ada di luar yang macam ibu yang takut pula dengan anak yang sentiasa keluar menolong macam tu juga. Mungkin ada nasihat-nasihat yang boleh sampaikan bagi ibu-ibu yang berkongsi perasaan sama macam Puan. Takut tu memanglah takut. Maklumlah kerja bahaya kan. Tapi alhamdulillah, insya-Allah Allah tu ada. Selagi niat kita ikhlas, selagi tu Allah akan bantu kita, akan melindungi kita. Cuma jangan lupa diri, itu je. Betul, doa ibu ni kuat tau. Kan, kalau dia kata selamat anak tu, selamatlah anak tu. Macam mana naik bot dia langgar kereta bawah pun sama. Doa ibu tu luar biasa. Kan? Tapi ya tu betul tak? Wan, kita nak pergi kena ada keredaan daripada ibu dengan ayah ni. Betul. Kalau dia kata nak jangan pergi nak, memang jangan pergi, bahaya tu kan. Kalau sebab ibu ni dia dapat rasalah sesuatu yang akan berlaku pada anak dia. Jadi Wan mungkin boleh kongsikan juga bot yang awak bawa tu. Sekarang ni apa cerita bot tu? Alhamdulillah bot tu masih sihat lagi. Kan? Bot tu okey lagi lah. Masa bot tu pun saya ada juga bawa turun laut sebab asyik main banjir dah 3 minggu kan. Dia pun rindu nak turun laut. Tengok mancing tak? Saya ada juga bawa pergi turun laut lagi. Itu pun
dapat turun kejap kejap orang panggil je dah. Ya. Jadi bila awak tengok kan ada juga orang ambil kesempatan ni kan. Hari tu ada viral kisah orang nak interview awak kena bayar semua. Ni saya rasa culture shock untuk awak ni. Mesti awak terkejut. Bila masa pula saya minta kena bayar ni? Betul. Jadi macam mana awak mengatasi masalah-masalah macam tu? Okay, macam tu saya mengatasi masalah tu macam yelah bila saya dapat orang cakap nak minta nombor saya, minta sekadar nombor saya pun kena bayar dekat dia cakap kan. So macam saya nak atasi tu, saya hanya boleh update dalam status Facebook je lah. Saya update dalam Facebook, saya cakap saya tak ada PA, tak ada apa, saya letak sekali nombor telefon saya. Kalau macam orang cakap dia back in dekat nombor akaun ni, saya letak pula nombor akaun saya. So memang kalau orang yang nak tahu betul tu, okey dia tengok dekat Facebook saya, so dia dapat detail tu semua. Yang saya sendiri tulis benda tu. Betul. Okay, tak ada orang ketiga pun yang saya letak kat situ. Yalah, ni nak bagi bantuan macam mana ada orang ketiga pula. Dia bukannya hati nak buat persembahan nyanyi atas pentas. Ada je. Tapi bila sibuk-sibuk kita tanya soalan tadi kan, terlupa tanya satu soalan yang sangat penting. Okey. Macam mana boleh terdetik kan, Wan sendiri terdetik nak pergi menolong orang dalam misi membantu orang ni, sebab Wan bukannya tak kerja, ada kerja, kena jaga ibu dan sebagainya. Yang terdetik tu saya pun tak tahu macam mana saya boleh fikir nak pergi tolong orang tu betul kan. Saya dapat info pun mula-mula dapat tahu, memang dapat tahu tu memang Selangor banjir kan. So biar je lah macam tu, cakap biar je lah kan, sebab bomba semua ada turun kan. Lepas tu bila dalam 2 jam 3 jam macam tu dapat lagi dia orang cakap bomba minta bantuan bot luar. Itu fikir kenapa aku ada bot tak nak tolong turun, sebab benda tu pun kira andai kata ada saudara kita dalam tu kan, kita pergi tolong tu ibarat macam tawakal je lah pergi tolong tu. Sebab kita memanglah saya dekat masa tu dekat zon selesa tau. Kita tak kena banjir, tak kena apa kan. Tapi yelah hati tu terdetik juga dia cakap macam okey ni masa dia banjir. Kalau Melaka banjir macam mana? Kalau orang tak tolong aku dekat sini kan. Kita fikir macam tu je. Pergi je lah tolong. Pergi je dulu bantuan. Okey, nak pergi tu kadang-kadang bukannya, yelah Selangor tu besar contohnya. Awak ke Melaka, mana kita nak tahu Seri Muda tu kat belah mana apa semua. Mungkin ada waste. Sebab tu saya kata keberanian nak pergi kat zon tu bukan mudah kan. Jadi mula-mula awak sampai, bila awak tengok banjir, Allah, belah mana aku nak start dulu ni? So apa sebenarnya awak buat? Masa mula sampai, nak tolong mana satu, kat belah mana? Kan, rumah siapa? Nak bawa pergi mana? Kan? Ya, masa dalam perjalanan nak pergi tu pun saya ada singgah dekat RNR dulu kan. Sebab saya tengok dekat Facebook. Saya tanya orang dekat dalam Facebook dapat info-info tu kan. Dia cakap turun dekat sini-sini tempat dekat masa tu Taman Seri Aman, Kampung Seri Aman masa tu. So dia cakap turun dekat sini tempat, sini bot tak ada dia cakap. Tu pergi je lah, pergi terus buka Waze terus tuju kat situ je lah. Tak ada tempat lain. So info tu pun dapat daripada orang ramai juga. Okey. Kita alhamdulillah lah semua tolong menolong antara satu sama lain Okey, baiklah. Terima kasih kerana sudi datang sini untuk berikan begitu banyak info dan juga kita rasa happy, seronok bila kita dengar semua ni kan. Jadi mungkin bagi penonton yang ada di rumah nak tahu lebih lanjut dengan misi-misi ataupun NGO yang bakal ditubuhkan oleh Wan sendiri nanti. Kongsikan TikTok Wan. TikTok ke Facebook ke? Media sosial media sosial saya, TikTok saya Abang Viva Official yang kawan saya create kan. Secara paksa. Dia kena bagi tahu sekejap dia keluar muka dia tahu ramai follower. Ni dah macam-macam joget dah. Tak ada. Itulah dalam TikTok tu pun ada 5 je buat video. Tengok tu berapa ratus ribu yang view. 1.5 million ada Okey, jadi anda boleh ni ikut dan terima kasih sekali lagi kepada Puan dan Baba bersama dengan kita. Istimewa hari ini menemani anak dan saya yakinlah dengan ibu ni adalah sumber energi kita sebenarnya. Sebab di mana saja jangan pernah lupa ibu kita. Jadi semoga baju jaya Wan. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Ya, dan juga saya nak ucapkan tahniah kepada yang memberikan hadiah kepada Wan ni juga. Sebenarnya anda kaya tapi anda hebat juga membantu untuk memberikan hadiah. Bukan senang. Tak semua orang kaya nak beli motor bagi kat orang yang tak kenal. Betul tak? Ada orang baik aku simpan duit, pergi shopping, pergi luar negara. Jadi tahniah kepada anda semua. Alright. Juga ingat Wan, ingat doa ibu ya. InsyaAllah. Saya dah macam mak-mak dah ni. Ayah juga ada hari ini bersama dengan kita. Okey.